Okey, pada yang baru hadir, boleh terus buat kuis lah kot. Kita buat kuis dulu pagi. Kita selesaikan kuis dulu. Saya okey, marilah kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita ada dekat dalam kelas kita hari ini. Kita ada Adriana Kristina, Ahmad Nasrullah, Nakib Darwish, Deni, Rayyan, Izan Ismail, dan beberapa orang lagi lah. Baiklah. Hari ini pagi ni kita akan buat kuis dulu untuk battle yang kedua. Jadi bulan 8 adalah battle yang last, dan bulan 9 kita akan kita akan tengok soalan 2009, 2019 dan 2018 mengenai Lughatul Quran. Itu paper yang tu, dan kita cubalah uh, sama-sama kita kata apa, kita jawab soalan-soalan telah sudah. Macam mana itu kita akan buat satu slide yang khusus untuk kita, cara-cara kita nak tackle Lughatul Quran. Okay? Itu bulan 9 tu. Tapi bulan 8 masih lagi kita belajar beberapa subjek untuk beberapa cakap beberapa subjek. Okey, sebelum tu Ustaz tengok dulu berapa orang dah masuk. Okey, dah ada 4 orang Ada 4 orang. Muhammad Afiq Araya, Muhammad Marisa Rihana, Danish, Lisha. Kalau boleh kita tiga, ada berapa orang? Ada 12 orang. Kalau boleh semua masuklah masuk dalam kuis. Okey, kuis link dia sama ada mula-mula kalau tak dapat masuk, kita login dulu, kita sign in Gmail, lepas masuk sign in Gmail, baru kita masuk quiz ni. Ataupun kita direct terus pergi kat quizzes ni, masukkan nombor yang ni. Dia ada nombor belakang, nombor sendiri gitu. Ini nombor quiz ni. Seperti yang saya bagi dalam kita punya chat. Chat. Okay. Nombor masuk Hari ini kita akan untuk dorong InsyaAllah lepas habis quiz kita akan kita start lah sebab masa kita sangat-sangat berhad. Okay. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mula sekarang. Okey, di ruangan ni kita nampak Alia, Afiqah Alia, nampak tu dengan markah dia 3,830, Alicia 462, Alia
kemudian novel hasil yang menyiap tempat yang boleh. Memang tak sempat nak join belas sesi pagi, insyaAllah boleh sesi petang. Tapi untuk bulan 8, mungkin kita ada urusan sebelah pagi ya. Yang sebelah pagi ada masalah sikit lah. Bulan 8 ini mungkin kita akan buat semua yang kita petang. Kalau ada yang boleh buat petang. Nah pun kita akan tengok yang tentang itu kita buat berapa petang. Kita 50. Kalau yang apa kalau di sekitar sana kita tak kita ya apa sih kita tak yang kedua kita ada juga Alicia tak yang pertama ni ada yang tak dapat masuk lah. Nak kita masuk terus ya nak masuk terus. Muhammad Nasrullah ni tak join ke? Wih, ada baru masuk tu sila tu lah. Sila join quiz tu. Nampak tadi ada beberapa orang yang tersangkut. Ya, ada 4 orang lagi. 3 orang ni. Ya,
siap. Oh, dan kita nak jadi seorang pun tak boleh gitu. Oh, tak guna komputer yang baik. Okey, tak apa. Saya bisa baca dia dulu. Apa dia tu, nombor satu, novel pasif. Okay, novel pasif. Dia banyak 9,000, 9,100. Alicia 6,240. Tulisan kami tiga, 390. Paris Mufakir tempat keempat dan Muhammad Akil. Empat. Selesai lah kita punya quiz. Okay. Ustaz masuk ke dalam projek sekarang. Baik. Betul soal Ustaz ya? Jelas ya? Okey, hari ni kita nak pergi pada seorang minggu lepas, dua minggu lepas, kita masuk tajuk kata sendi. Okay, kita kata sendi. Kata sendi macam mana yang Ustaz Rahman itu ada 8. Okay, sebenarnya ada banyak lagi ya kata sendi. Tapi yang apa? Yang Ustaz perkenalkan hanya 8 sahaja. Betul juga dengan Zorok. Okay, Zorok. Ini dia, ini yang kita sebut Zorok ni. Ini Zorok ni adalah sebenarnya kata keterangan. Ya, kata keterangan. Dia hasil daripada makna lebih. Itu dekat sedikit lah. Kita nak sebut tentang Zorok ni. Ya. Baiklah. Apa dia Zorok ni? Apa yang dia nak terangkan? Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhbar alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدرنا ويسر لي أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. يا الله يا الله وأعطنا حكمة الحكيم يا الله هذا كان بسم الله kembali ke sekolah seperti biasa. Amin. Baiklah, ini yang kita dah sebutkan Zorah. Zorah ni adalah keterangan. Kata keterangan dia ada dua. Okay, kata keterangan dia ada dua. Yang pertama, keterangan dia mengenai kepada tempat. Dia nak terangkan tentang tempat. Keterangan yang kedua, dia nak terangkan tentang masa. Tempat kat mana keberadaan dia. Okey, masa, waktu bila. Itulah kita nak sebut Zorah ni. Okey, ini yang dikatakan Zorah. Zorah. Okey. Tajuk huruf Jabar. Juga yang sebenarnya. Okey, ini situ kita Zorah. Ini adalah Zorah. Zorah. Huruf. Keadaan. Huruf yang pertama, kita akan belajar mengenai tentang amam. Zorah yang pertama. Zorah yang pertama kita sebut adalah amam. Tempat. Hadapan. Contoh saya sebut as-saburah. As-saburatu amaman fasl. Papan putih itu di depan kelas. Okey. Ada pertanyaan ya. Okey. Ada yang pertanyaan. Okey, Ustaz note itu. Ustaz note dulu. Huruf ke Zorah? Okey. Masa bila kita nak sebut Zorah? Bagus yang tanya ni. Siapa? Alicia. Okey. Ustaz apa dia penerangan dia. Dia tajuk dia kita sebut Az-Zarfu. Okey, Az-Zarfu. Ini yang kita sebut dalam bahasa Melayu kita panggil Zorah.
Zarf bahasa Melayu. Tapi kat sebenarnya dia az-zarfu. Okay, az-zarfu tu satu. Sabahan. Zarfu. Tapi kalau dah banyak, baru kita sebut az-zuruf. Az-zuruf, ni lah. Okey, ni yang kita kata. Dia sebenarnya banyak lagi perkataan zarf ni. Yang Ustaz tertengahkan. Dia ada lapan. Okey, ada lapan. Tapi kalau dalam buku Ustaz ni, Ustaz tulis ni, ada diterangkan zarf zaman ada 11. Okey, zarf makan ada 12. Dalam buku. Dalam buku yang Ustaz tulis ni, dia ada plural. Okey, dia ada 11 zarf zaman dan ada 12 zarf makan. Dalam buku tahun 5 buku nota Arab dari bahasa. Okay. Jadi dalam buku tu memang ada. Tapi kita sebut az-zuruf. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada perkataan seterusnya ialah perkataan yang kedua. Sebelah dia, kami sebelah dia. Kami sebelah, kita tu bawah. Okey, yang kedua ialah khalfa. Khalfa. Okey. Khalfa. Khalfa ni di belakang. Contohnya kita sebut belakang kelas ada tong sampah. Ataupun kita kata belakang kelas ada mari. Ataupun wara'ah di belakang. Contoh di belakang tangga. Okay, di belakang tangga. Di belakang tangga ada stok kecil biasanya. Okey, wara'ah itulah maka maksudnya tersebut belakang tu ada stok. Biasanya kalau rumah orang dua tingkat, bawah belakang, kadang-kadang belakang, kadang-kadang bawah. Okey, dia ada sebut sebagai wara'ah. Maksud kat sini nak sebut belakang tu ada dua. Wara'ah, khalfah. Okey. Yang kedua, orang yang kedua adalah sabahan. Pagi. Pagi. Saya pergi ke sekolah pada waktu pagi. Sahabat ila madrasah di sabahan. Sahabat ila madrasah di sabahan. Okey. Kemudian kita sebut lailan. Lailan ni malam. Okey, yang mana satu zaraf zaman, mana satu zaraf makan? Okey. Yang dekat depan ni tadi, depan belakang, itu semua menunjukkan pada tempat. Okey? Menunjukkan pada tempat. Ada pun zaraf makan, itu dah zaraf makan, zaraf pada tempat. Tempat bukan depan, belakang. Tapi kalau waktu, pagi, malam, macam tu. Itu yang kita katakan zaraf makan dengan zaraf zaman. Okey? Itu maksudnya. Okey? Lailan, malam. Kemudian kita pergi ke bawah dia, yaminah. Yaminah ni ialah di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Kalau kita kata yasarah, di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Okey? Kiri. Jadi kalau kita kata fawqah, di atas. Di atas. Okey? Fawqah, di atas. Kalau kita sebut tahta, di bawah. Tahta di bawah. Ini bukan position ni. Ini ialah keterangan satu yang bukan menerangkan sesuatu. Okey. Kita pergi pula kepada contoh. Apa contoh dia? Al-amsilah. Ni dia. Ini contoh kepada amamah. Nampak tak pokok besar tu? Biasanya ada dekat taman perumahan. Kadang-kadang kat rumah kita pun ada juga. Ada rumah orang tak ada. Tapi kalau duduk, tak ada lah. Okay, rumah yang pokok. Biasanya rumah itu duduk bawah kan. Kita tengok pokok ni. Pokok ni betul-betul di depan rumah. Asyajaratu amam baiti. Okey, fungsi dia amama ni bila baca di baris al-bait, kena baca dengan al-bait. Dia macam juga dengan kata sendiri. Okey, kita kena baca dengan baris bawah. Kita tak boleh baca dengan baris atas. Sebab dia zaraf. Dia memang berbaca baris bawah. Okey, kalau tanya Ustaz apa lagi perkataan yang boleh kita baca dengan baris bawah? Banyak kan? Banyak kan? Contohnya dah dua dah saya ajar.
Pertama, kata sendi, yang ini kata keterangan. Satu lagi, mudhafun ilaih. Ini untuk yang tengah lah. Kalau sekolah menengah memang agak ini. Ini juga. Ini pergi mudhafun ilaihnya, iaitu pergi pula khafat lain macam ni ya. Jadi dia ada lagi, ada satu lagi. Kalau ada satu lagi. Ni, mudhafun ilaih. Okey, kita baca macam ni, kita baca bila masuk je amamah, aman al-bait. Asyajaratu aman al-bait. Pokok di depan. Okey, ada apa pun nak tambah. Sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya, kalau ada, tinggal kat orang macam, tak jadi, pusat. Balas ni. Okey, tak ada. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada contoh yang kedua. Apakah slide kata yang kedua? Yang kedua ialah kita pergi pada khalifah. Khalifah. Ad-dawlahu khalifah fasl. Ad-dawlahu khalifah fasl. Disebut almari itu berada di belakang yang. Ustaz buat perkataan ad-dawlahu satu almari. Ustaz ambil banyak almari ni. Tapi kalau Ustaz letak perkataan ad-dawali, boleh tak? Ad-dawali khalifah fasl. Boleh ya? Sebab dia jamak. Nampak ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Apa maksud nombor dua? Bagaimana? Ini, okey. Maksud ini ialah belakang. Ini maksudnya belakang. Yang ni tu, yang ni yang belakang. Yang tadi yang depan ni. Hadapan. Ini di belakang. Di belakang ad-dawlahu khalifal fasli. Kita baca dengan bagi bawah. Okey? Itu kaedah dia. Jadi untuk peringkat kamu ni, kita memadai, kita tahu bahawa ni khalifah. Lepas tu, baca dengan bagi bawah. Khalifah fasli. Okey? Al-Ma'ad itu berada di belakang. Okey? Boleh? Itu yang kedua. Okey? Yang kedua. Khalifah di belakang. Ataupun kita kata apa macam contoh di belakang pintu ke, okey, di belakang pintu ada kecil ke, ataupun ada tong ke, batu sampah ke pun boleh juga. Okey, contoh as-salatu wara'al bab. Okey, wara'al bab. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perkataan yang ketiga. Tengok adik-adik ni, pergi ke sekolah pagi-pagi lagi, mudah air sungai tengok kasut dia pun tak ada. Kasut dia simpan dalam beg dan Zahabtu ila madrasati sabahan. Saya pergi ke sekolah di waktu pagi. Zahabtu ila madrasati sabahan. Eh, bukan Sabah ni saya pergi ke sekolah di Sabah. Bukan Sabah Sarawak tu tak. Sabahan. Itu keadaan dia. Zahabtu ila madrasati sabahan. Pergi ke sekolah di waktu pagi. Okey. Seterusnya. Apa yang seterusnya? Ini buat cobaan pagi. Okey. Kemudian nampak tu adik tu tengah baca apa? Tengah baca buku. Penuh nampaknya. Okey. Uraji'u dirasati lailan. Saya mengulang kaji pelajaran saya di waktu malam. Nampak adik tu tengah baca buku ada di malam hari. Jadi kita nak sebut di sini uraji'u dirasati lailan. Apa saya mengulang kaji pelajaran di waktu malam. Ni dia. Pada waktu malam dia ulang kaji. Okey. Lailan. Ini memang kita baca dengan baik fathah lah. Lailan. Ni silapnya ni. Okey. Okey. Jadi jangan okey. Okey. Jadi kita pergi kepada
Lailan uraji'u dirasati lailan. Saya pergi, saya belajar, saya ulang kaji pada satu waktu di waktu malam hari. Okey? Ini maksud dia, baca, uraji'u dirasati lailan. Pada waktu, tadi ada yang menakli, tadi ada yang okey. Saya ulang kaji perjalanan saya pada waktu. Okey? Seterusnya, ini pula okey. Yamin. Yamin. Yamina ni maksudnya ialah malam. Ni malam. Kanan. Okey? Kanan. Yamina maksudnya kanan. Tengok. Okey, itu di sebelah kanan. As-sayyaratan dua buah kereta itu yaminal bait. Di sebelah kanan rumah. Okey? Nak mencari gambar sesuai dengan ini. Ibarat kita ni yamin. Yamin. Bolehlah kita letak di sebelah kanan. Kalau rumah yang nampak tu yang depan Ustaz, tengok rumah yang belakang tu dulu ataupun rumah yang daripada rumah yang kedua tu, memang di sebelah kanan. Itu tu bukan rumah yang pertama tu. Ini rumah ni rumah pesen tu ni dia punya bersambung sampai besar rumah ni. Jadi kita sebut yaminal bait. Okey, dua buah kereta itu berada di sebelah kanan. Okey, itu maksud dia. Yaminal bait. Okey. Yang pertama tadi sebut okey. Yang tadi tadi kita dah tengok amama, kemudian khalfa, sabahan, lailan, dan kita masuk yamin. Okey. Selepas itu kita pergi pula kepada perkataan yang seterusnya. Okey, perkataan yang seterusnya itu dia perkataan seterusnya. Ini dia. As-sayyaratu yasar al-bait. Jadi kereta itu yang kereta yang mana yang sebelah satu. Ini yang sebelah satu. Sebelah satu kereta itu berada di sebelah kiri rumah. Di sebelah kiri rumah. Ini di sebelah kiri rumah ada kereta. Okey. Di sebelah kiri ada kereta. Ya, as-sayyaratu yasar al-baiti. Kereta itu di sebelah rumah. Di rumah. Jadi dalam ni kita baca dengan yasara. Yasara al-bait. Kita baca dengan bagi bawah. Okey. Bila ada perkataan bawah. Okey. Seterusnya tengok adik. Kami tak baca ni. Termenung kucing bulat ada dia. Dia tengok benda tak ni. Okey. Kucing ni apa dia? Dia di atas kereta. Al-qittatu fawqal sayyarati. Kucing itu berada di atas kereta. Jadi bila kita sebut kucing itu berada di atas kereta, baca kereta itu dengan baca baris dengan baca bawah. Okey, kita baca dengan baris dengan baca bawah. Okey, kita baca dengan baris dengan baca bawah. Okey, seterusnya okey, seterusnya perkataan al-qittatu tahta as-sayyarah. Apa kita sebut? Al-qittatu, kucing itu juga di bawah kereta. Tahta as-sayyarah, di bawah kereta. Okey, di bawah kereta. Okey, di bawah kereta. Sekejap lagi kalau sempat Ustaz kita hati kat ni, Ustaz cuba buka pada kuisis. Sebab itu Ustaz cuba nak buka kuisis dengan jubah ni sebab dia tak lama. Jadi kita buka kuisis sekejap ni, kita bincang soalan tu. Keluar ada gambar kucing dah. Sila. Okey. Saya tahta sayyarah di bawah tu, di bawah kereta. Sayyarah tu. Baik. Seterusnya perkataan seterusnya adalah latih. Okey, latih. Kita pergi kepada latih. Cuba tengok latih. Okey.
Cuba tarik di ruang chat. Ama-ama ni yang mana satu? Ama-ama. Yamina. Wara'a. Khalfa. Yasara. Okey, saya sebut dulu. Ama-ama. Okey, ama-ama. Depan, depan, depan. Okey, tengok. Betul tak? Ya, depan. Wara'a. Ataupun khalfa. Di belakang. Di belakang. Okey, Yamina. Di sebelah kanan. Okey. Okay. Yang last sekali ialah di sebelah Yasara di sebelah. Okey, okey. Baik. Ini dia. Ini ceritanya Asyajaratu Al-Baiti. Okey, kita sebut apa? Kita sebut lagi yang kita baca tadi lah. Kita dah sebut lah pula Asyajaratu Al-Baiti. Okey. Pokok itu di rumah ataupun dalam rumah. Okey. Kalau kita sebut lebih tepat kita sebut adalah Amam. Okey. Amam Al-Baiti. Amam Al-Baiti. Okey. Amam Al-Baiti. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, uraji'u dirasati. Apa nak jawab ni? Apa nak jawab? Laila ataupun fi? Okey. Laila ni okey, semua ikut Laila. Betul. Laila ni uraji'u dirasati lailan. Saya mengulang kaji pelajaran saya untuk okey, yang ketiga, as-sayyarah. Apa dia as-sayyarah? Dua buah kata komik yang ni dan ni. Yang put dan minah. Okey, tengok betul. Okey, betul. Yang minah. Okay, yang keempat, al-qisfatu tahta. Okey, tahta. Betul. Tahta. Okey. Ini pula yang ni. Tak ada sempat nak pada berikut. Ini punya. Okey, kita tengok pula ini. Ini jawapan dia. Kalau ada soalan keluar macam ni, kita susun dia macam ni. Apa ilmu darasatu sabahan. Okey. Yang kedua, disebut maktabati taqa ayasara madrasati. Okey, kita tengok. Taqa madrasati yasara al-maktabati. Dia nak sebut apa? Sekolah saya duduknya di sebelah kiri perpustakaan. Perpustakaan. Maknanya ada perpustakaan dekat kawasan tu, tapi sekolah dia duduk sebelah. Okey? Okey, seperti mana yang Ustaz janjikan tu, saya cuba buka dulu yang quizzes tu. Okey, kita soalan tadi ni.
Dia slow sikit. Okey, dah ada soalan. Tak sure dulu. Macam balik soalan tadi ni. Sebab tu Ustaz tak buka Ustaz tak buka dia punya Provisif ni memang laptop ni dia sekali dia jadi macam ni lah. Dia jadi slow. Kita pastikan. Okey, soalan kita tak boleh dia apa soalan. Tak apa bagi aktif belajar yang tak lepas masuk tadi, Ustaz akan bagi dalam berWhatsApp untuk ni lah, assignment dia punya tips ni mungkin secara bukan live lah, tapi dia sampai hari esok sampai kita pergi ni. So and see you okay. Kita review. Ni soalan tadi. Okey. Seperti yang kita nampak kan, kita paparan sekarang ni. Okey, cuba tengok soalan yang pertama.
Dia sebut ini kam aksan asma' al-isyarah. Ada berapa dah? Berapakah bahagian isim isyarat? Isim isyarat ada berapa? Okay. Isim isyarat ini, soalan yang ini Ustaz tanya berapakah isim isyarat? Isim isyarat ada dua. Okey, terbagi pada dua. Pertama lil naik, dan yang kedua lil qarib. Yang jauh dan untuk yang dekat. Review kan? Memang lambat. Okey, soalan yang kedua, ni dia tanya aqrabu. Kan saya sebut dalam masa itu dia ada aqrabu sa'ah, ada kawan, ada aqrabu. Jadi jawapan dia ialah aqrabu aqrabat itu bukan jawapan dia. Itu ialah jarum-jarum. Okey. Taklah kena dengan soalan ni. Okey, pada soalan yang ketiga, kata isyarat adalah tujuan untuk individu dan juga untuk benda. Kan kita belajar itu isim isyarat nasdaq dari muhal li asya' dengan li ashkhas. Okey, asya' dengan li ashkhas. Jadi dia sebut isim isyarat itu kita gunakan untuk individu, untuk orang dan juga benda. Kemudian apakah yang maksud dengan huruf jar? Ini soalan paling mudah lah. Okey, paling mudah. Ini ialah kata senti. Okey, kata senti. Kemudian yang kelima, kullu kalimat min huruf jar. Di sini semua adalah jenis-jenis huruf jar kecuali fawqa. Fawqa itu bawah sebagai apa? Okey, di atas. Ini semua huruf jar lah. Okey. Kemudian yang keenam, makna isim isyarat. Apa maksud isim isyarat? Ialah kata isyarat. Okay, kata isyarat. Isim isyarat ialah kata isyarat. Kemudian soalan yang ketujuh, ma makna al-qarib fil lughah al-maliyah. Apa maksud al-qarib? Al-qarib ini maksudnya yang dekat. Yang dekat yang dekat dalam bahasa Melayu ni adalah dekat. Al-qarib. Okey, kalau kita tengok ni jam masa. Okey, ni masa. Ni masa dia ni show the answer. Jawapannya ialah as-sa'atu asyiratu illa sulh. Pukul 10 kurang pukul 10 kurang 20 minit. Illa sulh. Itu ada 5 minit itu okay. Okey, kemudian soalan yang ke-9. Ini tanya, kam ada huruf jar dalam madarasnya? Berapakah huruf jar yang telah kita belajar? Ada berapa? 8 ni. Berapa? Ada 8. Minggu ni pun darab ada dah. Okey. Kemudian yang ke-9, ke-10. Ke-10 yang ni dia. Baiti ba'id. Ba'id an. Okey, ba'id an. Bukan baiti ba'id ala. Bukan baiti ba'id. Bukan baiti. Seterusnya yang ke-11. Okey, kullu aksal anil sa'ah illa. Ini semua bahagian-bahagian yang kita sebut dalam bahasa. Kecuali 1/5 saja kita. Okey, 1/5 itu bukanlah. Kemudian dia ada 1/2 kita panggil nisfu. 10 tu yang ketiga, yang ke-4 rubuh minit ya. Okey, soalan yang ke-12. Ini dia. Pukul 8.40. So jawapan dia atas yang itu illa suruh. Pukul 9 kurang 20 minit. Ini pukul 8.40 lah. Ini soalan yang kedua. Kemudian soalan yang ke-13, asma' al-isyarat nastadi'uha li ashkhas. Ini yang saya sebut tadi. Isim isyarat digunakan untuk individu dan juga benda. Wa asya'. Itu yang kedua. Yang ke-14, pukul sekarang. As-sa'atu tasi'atu was-sulus. Pukul 9 dan 1/3. 20 minit lah. Okay. Dan mana kalau soalan yang last sekali ialah ma makna bil ba'id fil lughah al-maliyah? Maksud ba'id dalam bahasa Melayu yang jauh. Okay. Itu sahaja untuk kita tengok.
Untuk punya lah, kita punya belajar ni. Sekejap saya tengok, boleh tak tengok report dia, ada report ni. Kita tengok berapa yang salah dan bagus. Okey. Kita tengok. Dalam report ni pun lama juga ni. Okey. Sebelah orang ni. Okey. Jadi kat sini Ustaz dia tahulah. Kita tengoklah. Ya. Okey. Okey. Jadi kita dah belajar hari ni ada 8 ya. Amama, wara'a, empat, sabahan, lailan, yamina, yasara, fawqa, tahta. Adalah ada 8. Jadi semua yang kita belajar hari ni ada 8 dan huruf jar itu kita dah belajar ada 8 juga. Hari ni tambah ada 8 jadi pandai kata dalam keluar dapat perkataan membina perkataan. Jangan lupa perkataan yang kita dah belajar ni awak hafalkan dan jadikan salah satu daripada perkataan untuk jadikan perkataan dalam membina perkataan daripada huruf-huruf yang diserahkan. Dalam soalan itu. Biasanya kita soalan yang kedua, soalan luar Quran itu bahagian B. Itu penting. Bahagian B, dia memang kat bahagian B itu ada kita dia bagi huruf-huruf yang berasingan. Kita kena bina perkataan. Dapat huruf jam, dapat zara pun tak kira satu patah perkataan. Sebab itu yang saya tengahkan benda-benda. Jadi, okey? Okey, faham ya? Jadi, bila dah hafal ke 16, 8 tambah 16 perkataan, awak dah boleh ingat 16 perkataan. Bersedia untuk membina perkataan berdasarkan huruf-huruf yang dijelaskan. Okey? Rasanya sekarang itu boleh dapat untuk kelas kita pada hari ini. Okey, jadi ingat balik jarak ada 2. Pertama, jarak makan. Yang kedua ialah jarak zaman. Okey, jarak ataupun kita panggil